Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan bercakap pasal filem arahan Ajay Devgan. Okey, filem ketiga arahan dia. Okey, sebelum ni dia pernah arahkan You Me or Home dengan Kajol, isteri dia, dan kemudiannya dia mengarahkan juga filem Shive. Okey, filem aksi. Dan kali ni dia mengarah lagi filem ketiga, tajuknya ialah Runway 34. Yang peliknya ketiga-tiga filem yang dia arah ni semua dia berlakon. Dan macam Samsul Yusof lah pula. Kan? Tak apalah, kita akan bercakap pasal Runway 34. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Okey, Runway 34 ni ialah sebuah filem yang berkisar pasal adaptasi kisah benar. Tapi kisah ni dah diolah lah. Diolah maksudnya dia taklah benar sangat pun. It's just some add-on fiction macam tu. Tapi kita boleh tengok balik lah. Kalau siapa yang pernah tengok filem Flight, okey, lakonan tak silap aku Denzel Washington. Okey, filem ni pun try to be like that. Okay, separuh filem adalah berkaitan dengan insiden pesawat, separuh lagi lebih kepada courtroom. Okay, filem ni diinspirasikan satu tragedi yang mana berlaku dekat India. Okay, apa boleh Google sendiri. Kisah tentang macam mana seorang pilot, kapal terbang, mendaratkan kapal terbang dia dalam keadaan yang waktu tu landasan pun tak nampak, dan dia kemudiannya boleh landing kapal terbang tu dengan tutup mata. Okey, dan dia disabitkan kesalahan lah, sebab benda tu adalah salah dan masuk court. Okey, dan kita tengoklah sama ada dia menang atau tidak dia punya dia punya case tu. Okey, so basically itu saja cerita dia. Filem ni terbahagi kepada dua. Okey, first half ialah situation dekat dalam kapal terbang itu sendiri, which is aku rasa boleh cut short kot dalam instead of just making it sebagai first half of the movie, at least dalam 30 minit pun dah cukup dah, dan lebih-lebihnya fokus kepada courtroom. Tapi dia orang buat half movie tu jadi macam satu filem yang asing dengan filem dia macam tengok dua filem tau. Filem pertama pasal kapal terbang nak landing tak boleh, dan second filem ialah pasal courtroom drama. So dia terpisah. So dua section ni dia macam terpisah. So benda tu macam menarik tetapi agak kurang masuk lah sikit. Macam aku rasa macam pelik. First half dulu lah, kita bercakap pasal first half. First half filem ni agak bagus. Okay, sebab filem ni memaparkan adegan-adegan yang agak intense lah dalam kapal terbang tu. Okay, tapi itu hanyalah permulaan sahaja. Dan aku pujilah first half tu, sebab first half ni dia punya situation very tegang, sangat-sangat menarik. Macam mana kat dalam kapal tu, macam mana situation si pilot ni, lakonan Ajay Devgan ni cuba untuk landing kapal terbang dia. Benda tu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menarik. Tetapi sayangnya filem ni agak kurang menarik sikit pada aku apabila sampai ke second half. Second half ni ialah courtroom drama lah, di mana separuh masa kedua filem ni dihabiskan dengan session perbahasan di mahkamah, di mana watak Ajay Devgan ni disabitkan kesalahan sebab apa yang dia buat pada first half tu. Pertama sekali aku rasa second half ni adalah bahagian yang kurang. Satu sebabnya ialah filem ni menggandingkan Amitabh Bachchan dan Ajay Devgan. Amitabh Bachchan dalam filem ni kita kira macam watak jahat lah sebab dia ialah lawyer yang try to lawan si Ajay Devgan ni, sebab dia nak bagi Ajay Devgan ni kena hukuman. Tapi sebenarnya ada sebab lah, dia taklah jahat macam mana pun. Cuma aku rasa second half ni agak kurang, sebab satunya ialah the intense dialogue between Ajay Devgan and Amitabh Bachchan tak bagus mana. So nampak macam adegan courtroom drama dia macam flat, macam tak begitu intense. Sebab kita tengok selalu kan, kalau filem Bollywood yang berkaitan dengan courtroom drama, kita akan terpesona sebab kita tengok macam mana peguam itu sendiri fight. Lepas tu ada action ataupun drama-drama yang menyebabkan sesi perbahasan ataupun sesi hakim, sesi courtroom tu jadi macam begitu meriah. Tapi sayangnya dalam second half Runway 34 ni tak ada benda tu.
So it's just bergantung kepada lakonan Amitabh Bachchan sahaja. Dan Amitabh Bachchan sahaja tanggung the whole second half tu. So dia macam tak menarik lah. Aku kurang suka sebab bila this movie supposed to be some Ajay Devgan versus Amitabh Bachchan. So bila the second half, dia macam Ajay Devgan give baton kepada Amitabh Bachchan untuk handle the second half, dan Amitabh Bachchan, Ajay Devgan pula duduk kat belakang dan jadi orang yang hanya mendengar hujah, dan kemudian dekat hujung sahaja baru dia justify kenapa dia boleh landing dekat landasan 34 tu. Benda tu jadi macam very flat. I mean, second half filem ni merosakkan lah, sebab first half itu sendiri dah begitu tegang, begitu menarik. Kita dapat tengok macam mana credibility Ajay Devgan ni. Tapi bila Ajay Devgan undur diri pergi kat belakang, bagi Amitabh Bachchan handle the second half, so benda tu macam agak kurang lah bagi aku. Dan aku rasa benda tu yang merosakkan, sebab kita perlu second half yang begitu baik. First half dah bagus, tapi second half dah rosak, dah begitu macam courtroom drama dia macam terlalu biasa. There's nothing special about that. Itu menjadikan Runway 34 ni agak kurang dekat situ. Aku rasa Ajay Devgan mungkin is not good at handling ataupun mengarahkan filem-filem yang style macam ni. Aku rasa Shive dulu bagus, action dia mantap, dan aku rasa itu antara filem terbaik arahan dia. Dan filem romantik Yumi Orham pun yang bersama Kajol pun aku rasa bukan rasa macam taklah terbaik, tapi still okay, acceptable. Tapi Runway 34 bila dia buat courtroom drama dekat second half tu, aku nampak lah bahawa sebenarnya courtroom drama ni bukan permainan ataupun playground bagi pengarahan Ajay Devgan itu sendiri. But filem ni agak bagus lah, cuma dia punya isu tu agak macam terlalu biasa untuk difilmkan. Sebab I mean, persoalan kenapa benda yang pasal pilot pejam mata untuk landing, sebab padahal sebenarnya in real dia punya situation pun dia tak pejam mata pun, dia just tak nampak sahaja. So benda tu macam kenapa nak dibesarkan isu yang kecil untuk difilmkan. So itu pun jadi macam satu masalah juga, sebab filem ni katakan based on true story, tapi the true story itself dibesarkan, exaggerated, dibesarkan. So bila dibesarkan, so the feeling of reality tu sendiri dah macam tak wujud, sebab kita dihidangkan dengan satu adaptasi daripada reality, tapi difiksionkan dengan terlalu banyak fiction, dan kemudiannya bila kesalahan itu dibuat sendiri, dia tak rasa macam adapt dengan reality kita. So itulah masalah terbesar. Tapi sebenarnya kalau kita nak bercakap pasal idea itu, tak apalah. Yang paling penting ialah second half filem ni agak kurang masak. Itu dia punya kelemahan ketara lah filem ni. Tapi bagi siapa yang tonton, aku rasa mungkin ada yang suka, ada yang tak. Tapi aku rasa filem ni hanya biasa-biasa sahaja. Aku bagi filem ni 3 bintang, watchable. Okay, boleh tonton, tapi tak sehebat filem-filem arahan Ajay Devgan yang sebelum ni. Apa boleh try tengok Shive, itu memang terbaik, action mantap. Okay, dan aku rasa itu adalah filem yang terbaik Ajay Devgan, dan filem ni adalah filem yang terburuk arahan dia. Okay, aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Runway 34. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.